Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani. Untuk waktu ini anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Banyak perkara yang kita beri tumpuan dan sudah tentu antara perkara yang penting untuk waktu ini saya nak bawakan berkait dengan isu hartanah ataupun bagaimana lanskap sektor hartanah pada ketika ini. Dan apa yang paling penting adalah bagaimana komitmen syarikat-syarikat korporat dalam untuk membawa pembangunan dan pemajuan secara holistik dan menyeluruh melibatkan pembangunan terutama di tengah kota raya Kuala Lumpur ini. Apa ceritanya? Saya berbesar hati hari ini bersama dengan saya Tan Sri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz yang merupakan Independent Non-Executive Chairman bagi Radium Development Berhad. Tan Sri, terima kasih hadir ke Astro Awani. Lama tak jumpa Tan Sri. Apa khabar Tan Sri? Baik. Baik Cik Ashraf. Okey. Kalau kita bercakap berkenaan dengan Radiant Development Berhad ini, syarikat pemaju hartanah di bawah kepimpinan pengarah urusan kumpulan Datuk Gary Gan Kasiong. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan apa sebenarnya yang membezakan Radium daripada pemaju lain di Malaysia ini, Tan Sri? Terima kasih Cik Ashraf kerana sudi meneramah kami daripada Radium Development Berhad. Dan Radium Development Berhad ini memang terlibat dalam harta tanah, iaitu pembinaan rumah kediaman dan komersial. Dan kami memang komited untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dan juga ke arah pembinaan negara lah. Dan dalam Radium Development Berhad ini kami ingin memastikan bahawa setiap projek yang kami laksanakan ini mempunyai daya tarikan, iaitu memberi keselesaan kepada pembeli-pembeli dengan memberi segala kemudahan yang diperlukanlah, ya. Dan moto kami adalah ke arah building good, bermakna memberi perkhidmatan yang terbaik, pembinaan yang terbaik dengan segala kelengkapan yang akan kita sediakan dalam sesuatu projek perumahan itulah, ya. Dan ini bermakna kepada masyarakat atau pembeli-pembeli adalah jaminan bahawa jika mereka membeli projek-projek ini ataupun perumahan ini, dia akan memberi jaminan yang terbaik di segi keselesaan, kelengkapan, kemudahan yang disediakan khususnya oleh Radium Development Berhad. Dan memang jadi matlamat kami lah kita nak memenuhi kemudahan pembeli-pembeli, khususnya untuk menyediakan segala kelengkapan tu. Maknanya pembeli akan membeli rumah dengan reka bentuk yang terbaik, dengan perseranan yang terbaik, kemudahan yang terbaik yang akan mereka miliki. Dan pada akhirnya mereka akan dapat kepuasan jangka panjang dalam perumahan itu yang akan mereka miliki nanti. I'm very satisfied with the outcome of the whole development. As a matter of fact, it was ready on time, and I received the key about 2 months earlier than the stipulated date. And the end product, I would say I'm very happy. And I bought the house at an affordable price by the developer. Ya, Tan Sri, saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada dasar setinggan sifar. Kalau kita lihat di mana ianya menjadi aspirasi kerajaan pada tahun 2000, tetapi bagaimana dari segi sumbangan syarikat terutama di bawah kepimpinan Datuk Gary Gan sendiri untuk membawa transformasi setapak selaras dengan dasar setinggan sifar kerajaan, dan juga mungkin boleh Tan Sri huraikan, jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini. Dalam hubungan ini, Datuk Gary Gan ini mempunyai gaya yang committed lah, yang begitu menumpukan dalam satu projek pembangunan. Dengan pengalaman beliau daripada muda lagi, beliau telah berusaha dengan sesungguhnya untuk membuat satu perubahan, terutama di kawasan Setinggan. Makna dasar Setinggan Sipar yang dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun 2000 itu telah dilaksanakan oleh Datuk Gary sendiri. Bermakna beliau mempunyai pengalaman
khususnya di kawasan setapak tu, beberapa kawasan setinggan telah diubah menjadi kawasan perumahan yang canggih. Dan pembeli-pembeli atau para setinggan ini juga telah dapat memiliki rumah-rumah yang disediakan hasil daripada usaha Datuk Gary itu sendiri. Jadi kalau kita dapat lihat, kebanyakan kawasan di kawasan setapak ni sepanjang Jalan Genting Kelang hingga ke ujung setapak itu telah pun dibangunkan dengan perumahan yang moden, perumahan yang mampu milik, yang telah dihuni oleh para setinggan itu sendiri. Jadi kita dapat lihat daripada apa yang kita kaji, semua kebanyakan mereka ini memang berpuas hati dengan pembangunan yang telah berlaku di situ. Tidak ada lagi kawasan yang kotor, sesak di kawasan setinggan itu, telah pun diubah dengan perumahan yang moden, perumahan yang mampu dimiliki oleh masyarakat lah. Kita ni selesa duduk di kawasan pemindahan, iaitu di rumah pangsa Danau Kota, kategori kos rendah lah. Jadi saya amat bangga dengan beliau kerana beliau dapat menyelesaikan beberapa masalah dari segi yang kecil sehinggalah ke yang berat untuk menyelesaikan pemindahan kami. Dan kualiti rumah yang kami duduki pun alhamdulillah untuk pemindahan kami sewaktu tahun 2000 yang lalu. Sekarang saya duduk di setapak, di kawasan setapak dengan pembangunan Datuk Gary Gan yang banyak membantu di kawasan setapak membuat pembangunan untuk menolong masyarakat di kawasan setapak. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Gary Gan. Terima kasih. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan dari segi projek pembangunan yang sedang dijalankan dan juga mungkin yang dalam perancangan Radium Development Berhad sendiri untuk masa hadapan, Tan Sri. Sejak pembangunan pertama Radium Berhad ini, iaitu sejak 2017 lah, Radium telah pun menyiapkan 5 projek, iaitu khususnya di kawasan OUG, Taman Melati dan Jalan Semarak. Bermakna kesemua kawasan yang 5 projek ini telah siap dibina dengan hampir 100% unit-unit tersebut telah dapat dijual. Dan seterusnya kita akan memulakan projek yang lebih berdaya maju, iaitu kawasan di Jalan Ampang, yang mana Radium akan melaksanakan R Suite Chancery Residence, yang mana ini akan merupakan projek di kawasan seluas 2.18 ekar dan hak milik kekal, dan kita akan membina sebanyak 944 unit rumah kediaman yang moden dan juga hotel, 145 bilik hotel yang akan diuruskan oleh pengurusan hotel yang profesional kelak. Jadi dalam hubungan ini, kawasan projek yang saya sebutkan ini tadi adalah kawasan yang sungguh strategik di segi lokasi, yang disekelilingi oleh segala prasarana seperti hospital, institusi pelajaran, komersial dan sebagainya, akan menjadi satu daya tarikanlah kepada masyarakat Kuala Lumpur, khususnya kepada potential buyer lah untuk kawasan ini. Dan unit-unit ini akan dijual pada harga yang serendahnya adalah RM422,000 hingga lebih kurang 600 lebih lah. Dan keluasannya adalah antara 451 kaki persegi hingga 861 kaki persegi lah, ikut keluasan. Dan saya rasa kawasan ini akan menjadi mercu tanda bagi pembangunan oleh pihak Radium Development Berhad. Dan satu lagi adalah tapak projek yang kita akan laksanakan adalah di kawasan Salak South, Sungai Pensi. Ini di kawasan seluas 9 ekar lebih kurang. Dan projek yang akan dilaksanakan adalah rumah moden sebanyak 1,218 dan juga rumah mampu milik
sebanyak juga 1,218 unit dengan anggaran gross development cost ni lebih kurang 1 bilion lah. Ini akan kita mulakan dalam suku kedua pada tahun 2023 ini. Okay. Dan kita ada juga lagi kawasan yang akan kita laksanakan, itu satu di kawasan Petaling. Juga kita akan laksanakan selepas daripada projek-projek ini. Dan saya percaya dengan cadangan kita yang akan disenaraikan di bursa papan bursa utama pada tahun ini, ini semua adalah menjadi pemangkinlah untuk kita melaksanakan projek-projek yang saya sebutkan tadi. Dan saya percaya kita akan dapat menyediakan satu kemudahan perumahan yang canggih dan mampu dimiliki oleh penduduk-penduduk, khususnya pembeli-pembeli di Kuala Lumpur ataupun di luar Kuala Lumpur. Dan saya berharap orang ramai mengambil kesempatan ini kerana kawasan-kawasan yang kita bangunkan nanti kelak adalah kawasan yang dilengkapi dengan segala kemudahan dari segi amenity, dari segi kawasan rekreasi, dari segi kemudahan-kemudahan dan sebagainya, merupakan satu daya tarikan kepada pembeli-pembeli kelak. Dan saya percaya projek ini kita akan dapat laksanakan dengan mengikut masa yang ditetapkan. Ya, Tan Sri, mungkin akhir sekali pendapat Tan Sri lah melihat kepada hala tuju dan juga mungkin cabaran serta pemboleh ubah ataupun game changer untuk industri hartanah Malaysia, terutama dalam kita bercakap soal pasca wabak COVID-19 ini. Pandangan Tan Sri. Terima kasih Cik Ashraf. Dan kita dapat lihat sejak pasca COVID tu, kita memang negara menghadapi tekanan yang sangat besar kerana ramai yang terkesan dengan wabak COVID ini. Namun begitu, apabila COVID ini telah hampir selesai, kita dapati permintaan orang ramai untuk perumahan yang selesa, yang mampu milik telah semakin meningkat. Jadi kita dapat lihat daripada pasaran, walaupun COVID walaupun kita baru saja pulih, tetapi permintaan itu telah mula meningkat. Jadi permintaan untuk perumahan mampu milik ini memang sentiasa ada, memang sentiasa meningkat, sedangkan penawaran perumahan ini bukan boleh disediakan dengan serta-merta. Dia mengambil masa. Jadi memang kita sebagai pemaju dan juga bersama pemaju-pemaju lain menghadapi satu cabaran. Pertamanya adalah kita dapat lihat kos bahan-bahan binaan telah pun semakin meningkat. Kos inflasi juga meningkat oleh kerana kos sara hidup telah meningkat. Jadi dalam hubungan ini, pihak syarikat iaitu Radium Development Berhad akan terus melaksanakan projek-projek perumahan yang boleh menjadi daya tarikan yang mampu dimiliki oleh masyarakat Kuala Lumpur khususnya, dengan menyediakan rumah-rumah yang mampu dibeli oleh pembeli-pembeli kelak lah. Tetapi kita juga memastikan dalam pelaksanaan projek-projek ini, kita memastikan bahawa dia dapat memenuhi permintaan pembeli-pembeli dari segi reka bentuk, dari segi kos, dari segi harga rumah, dari segi persarana, kemudahan. Ini kita kena pastikan supaya pembeli-pembeli berpuas hati dengan apa yang disediakan oleh Radium Development Berhad lah. Jadi saya percaya walaupun kita dapat lihat cabaran di masa akan datang ini, tetapi permintaan untuk perumahan, khususnya perumahan mampu milik ini akan tetap meningkat mengikut masa. Jadi bagi saya, dia akan permintaan untuk perumahan ini akan meningkat dari masa ke semasa, dan masa hadapannya sangat cerahlah. Kerana penduduk Kuala Lumpur akan terus bertambah kerana penghijrahan orang, dan kerana Kuala Lumpur lah tempat tumpuan untuk mencari rezeki, tempat mereka berniaga dan sebagainya. Jadi inilah peranan Radium
untuk terus memberi perkhidmatan yang terbaik, khususnya dalam penyediaan perumahan. Baik, terima kasih Tan Sri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz, Independent Non-Executive Chairman bagi Radium Development Berhad, berkongsi pandangan, cetusan idea serta hala tuju terutamanya melibatkan Radium Development Berhad untuk satu tempoh jangka masa, sama ada tempoh jangka masa pendek, sederhana maupun panjang. Cukup penting sekali. Terima kasih sekali lagi Tan Sri. Terima kasih kerana menonton Niaga Awani. Banyak lagi laporan menarik akan kami bawakan selepas ini.